ini adalah di-request atau di-require dalam sebuah sistem. Okay, kalau you all tak pegang apa-apa sistem, sebenarnya tak ada keperluan pun you all nak buat document control ni. Cuma bila you all ada sistem dalam organisasi, so you all kena comply dengan requirement tu. Ni panjang lah cerita ni. Kalau dengan saya ni begitu aspek technical lah sikit. Nampak je control documents. Tapi aspek technical dia lebih besar. So basically control document control ini adalah based on requirement Based on requirement, saya tengok ni. Saya buka saya punya slide ni. Okay, kalau ikut reference ni, kalau semua orang boleh tengok reference. Tadi saya kata pasal requirement, betul tak? So kalau tengok dari segi ada dua industri, satu pharmaceutical dan juga industri biasa. So dekat pharmaceutical itu sebenarnya kita terpaksa fulfill requirement dari segi ISO 9001 dengan PICS. Ini tak perlulah begitu panjang, begitu technical you all ni. So industri pula kita ada HACCP, Malaysian Standard. So kita kena, maksudnya apa yang kita buat ni kena according kepada apa yang diorang request ni. So juga ISO 22716 cosmetic dan juga PICS juga. Nanti senang-senang baca apa itu PICS. This is very general knowledge. Okay? Okay. Anything to ask? Ada nak tanya apa-apa? Sebelum saya further. It's okay. Okay. So basically, bila korang tanya apa itu document control, document control ini kena fulfill requirement apa yang diorang kata dalam diorang punya requirement ni. So basically, apa yang kita nak jaga adalah dokumen-dokumen yang ada dekat dalam organisasi. Saya boleh kata, saya control dokumen dari segi hierarki ini. Kalau semua orang tengok, level of document hierarchy ada level 1, level 2, level 3. So apa itu level 1? Level 1 adalah dokumen di mana level ini kita tunjukkan kepada orang luar, third party. Faham? Okay, untuk level 2 pula, level 2 dokumen untuk organisasi tertentu digunakan oleh management, pengurusan. Okay, level 3 pula digunakan oleh operators. Okay, yang mana yang field work lah, siapa-siapa yang jalankan kerja. So by right, sebagai document controller, dia kena jaga, dia kena control dokumen untuk dokumen-dokumen level 1, 2 dan 3 ini di dalam sesuatu organisasi. So far okay? Okay So begitu. So biasanya ini saya refer kepada apa yang saya buat lah untuk company saya, betul? So untuk scope level 1 saya kata tadi user dia siapa? User dia top management, authority, certification body, siapa yang prepare, .com yang prepare. Boleh? Faham? Okay. Level 2 dan 3, user level 2 adalah key personnel. Saya rasa tak perlu tahulah yang ni kan. Sebab dia panjang, dia technical base. So yang you all kena tahu, apa yang korang tahu, dokumen yang 3 tadi ni, dikontrol oleh control documents. Okay. Kalau dari segi requirement, maksud kita control documents ini dari segi apa? Penyediaan dia. Penyediaan daripada kita nak monitor dia punya validity of the documents dan juga distribution of the documents. Siapa yang guna perlu ada dokumen-dokumen ni. Kerja document controller kena make sure dia patut ada benda-benda tu. Dia patut ada dokumen-dokumen tu. Boleh faham? Boleh. Okey, boleh faham. Sekejap. Saya nak minta prosedur. Okay, saya ada prosedur. Saya nak refer sikit prosedur saya. So far faham ya? Faham. Okay, so ini kita faham. So external document pun saya rasa bila saya nak cakap ni takut you all tak nampak dia punya keperluan. Cuma saya nak tanya dari segi skop ni. Untuk .com ni, skop ni daripada skop apa ni yang korang nak buat survey ataupun research ni? Lebih pada basic. Itu macam saya takut teknik formatting. Okay, bila formatting, sebenarnya kalau formatting dia tak ada betul salah.
Formatting ni tak ada betul salah dari segi document control. Dia adalah best practice. Mana format yang paling baik yang boleh kita guna pakai untuk sesuatu organisasi. Saya boleh bagi contoh. Kejap ya. Ika, tolong bagi contoh satu yang document format. Bagi akak dalam group, akan nak tunjuk atas tu je. Formatting, dia nak formatting. Okay. So basically dari segi yang ni saya tengok tadi lah example, responsibility. Ni sebenarnya ni dah lebih kepada saya punya training ni untuk saya punya staff semua tu dengan saya punya organisasi. Okay. Kalau tengok dari segi prosedur ni, kalau semua orang nampak, untuk kita prepare dokumen. Sebab kerja document controller tadi saya cakap tadi untuk prepare dokumen, betul tak? So, dia ada dua. Satu untuk new document, satu untuk document revision. Okay? Nampak tak? Selalunya orang perempuan yang ada .com ni, bila lelaki ni, saya tak ada skeptikal. Memang saya pun ada .com-nya lelaki punya .com. Jadi, saya surprise lah you all buat .com ni. Okay. Okay. So biasanya kita ada dua, new document dengan revised document. So biasanya new document macam mana kita nak buat. Contohnya kalau tengok prosedur saya ni nampak. Bila new document kita kena review, kita daripada HOD tu head of department lah ya. Lepas tu siapa dia dan inform document controller. So orang yang terakhir terima untuk kita buat apa adalah document controller. Boleh faham? Boleh. Stop me if saya laju ya. Okay. Alright. So after that, dalam sesuatu organisasi untuk kita nak proceed dengan kita punya .com punya proses, kita ada dua form lah biasanya yang kita guna. Document change note, maksudnya document change notice ini diberikan kepada semua mana-mana department ke atau mana-mana orang lain yang request document controller untuk buat dokumen tu. So dia ada satu form. Nanti saya pun akan ambil contoh. Document controller DCN dan juga distribution. Tak betul tulis saya. Format je. Dan juga document distribution record. Macam mana kita distribute dokumen kita kepada orang yang nak guna tu. So far document controller yang saya dah diaudit oleh merata authority dari semua negara lah kan. Termasuk Mat Salleh Australia, US. Dia akan tanya dua ni je. Document change notice dan juga document distribution record. So maksudnya dua form ini amat penting untuk document controller. Okay, faham? Okay. So biasanya DCN ni guna untuk apa? Itu macam saya cakap tadi, use untuk apa-apa revision atau deletion any documents dan raised by document controller untuk level yang 1 dan respective PIC untuk level 2. Ini dah technical lah, saya pun takut ni you all ni. Okay, so biasanya DCN ini perlu review oleh dia punya authority lah, bos ke siapa kan, untuk dia kata yes, dokumen ini perlu kita buat dan perlu submit kepada document controller untuk dia proceed untuk preparation dokumen. Faham? Boleh? Boleh. Okay. Alright. So basically inilah, ini saya punya lah. Approval authority ni depends kepada mana-mana organisasi ya. Tak semestinya sama So saya kata tadi tak ada betul dan salah. Dia best practice saja. Ini best practice saya untuk company saya. Okay? Boleh? So, okay. So ni reason change to be, ini pun begitu detail lah sebenarnya. Saya pun, you all boleh baca je. Tak faham boleh tanya. Okay. Ni panjang lah. Ni. Revision. Panjang sangat kan nak baca ke? It's okay. Okay. So basically, examples, kalau tengok saya punya format. Itulah. Mana apa-apa yang saya kata saya tadi, formatting dia lah ni. Maksudnya, document change notice, nak buat apa dengan dokumen tu, kita nak revise. So apa dokumen dia, dokumen number, berapa efektif bila dokumen ni kita nak buat, yang kita nak kena distribute dah kan. Jadi apa details changes dia, so siapa yang perlu approval kat bawah tu. So beginilah dia ada details of change, nak change apa, reason of change, kenapa nak change. Okay, itu gunanya document change notice ini. So .com ini dia make sure kata semua dokumen kena dijaga oleh document controller tu. So macam mana kita nak control? Dari segi inilah, ada perubahan, ada baru, so document controller yang uruskan.
So macam mana kita nak uruskan? Dengan beberapa form yang kita sediakan untuk semua orang boleh isi dan convey the message kepada document controller untuk proceed. Boleh? Boleh buat. Okay, boleh. So basically macam ni lah. Deletion, kalau nak deletion kena tick kat delete tu macam tu lah ya. So untuk distribution record, okay, saya nak change control tak payah. This is so, okay, untuk dokumen stamping dalam document controller, stamping dokumen lebih pun penting. Okay, faham tak? Maksudnya master documents. Kalau master documents yang kita buat, jadikan dia sebagai master, disimpan oleh document controller. Tapi bila kita nak pergi distribute dokumen kita kepada orang tertentu, kita kena buat photostat daripada master, kita kena hantar kepada orang yang perlukan dokumen tu, chop control documents. Maksud kita tahu bila orang pegang kita punya dokumen tu, kita tahu orang ni yang bertanggungjawab ke atas dokumen-dokumen kita. Okay, faham? Bila ada revision lama akan jadi obsolete, kita akan chop obsolete dekat dokumen. Okay, and control copy tak payah tahulah, terlampau teknikal lah you all ni, saya pening. Alright, okay, saya nak cakap tadi pasal format. Dari segi format, kalau you all tengok ni, saya cuba nak zoom. Macam mana nak zoom pula? Tak tahu nampak tak dari segi format tu? Tak nampak tak nampak. Saya cari nanti kalau ada yang nampak. Kejap, saya tengok sebab dia tak boleh zoom. Kejap, saya cuba zoomkan. Ni nampak tak? Kalau saya buat macam ni nampak? Tak nampak juga. Sana, kalau saya nak zoomkan. Macam mana nak zoom? Tak apa. Nampak apa? Tak apa Tak apa. So, baca kat situ, control document tu tak boleh scratch. So, kerja document controller, make sure benda yang kita hantar dokumen dekat orang, kita kena control tadi tu saya kata tadi. Tak boleh nak, kita tak boleh rosakkan. So, kerja document controller lah, kena jaga. Integrity saya tak tahulah bahasa Melayu apa sebab maaf, kerja saya dalam bahasa Inggeris banyaknya. So integrity of the documents, document controller yang jaga. Okay, kan? So basically document owner tu kena make sure yang dia pegang control document tu kena jaga dengan elok lah. So up to the document controller untuk make sure dokumen yang kita hantar kepada pemegang dokumen tadi dijaga dengan baik. Okay. Alright teknikal sangat, saya takut lah nak bagi tahu. Control copy tak payah. Saya suka banyak tanya soalan kalau dalam training saya tak perlu tanyalah. Saya susah pula menjawabnya, tak ada hadiah pun. Okay. So basically ada any issue raise tak? Itu simple je sebenarnya. Ada isu? Dia macam setiap anything yang relate dengan dokumen ni, so maknanya kita kena jaga dengan elok lah. Betul. Dia ada format dia. Dia ada prosedur dia. So semua orang dalam organisasi dia ada dia punya prosedur sendiri untuk jaga dokumen macam mana. So there is dia maksudnya dia akan ada satu standard operating procedure dipanggil. So kita panggil dia document data control. Atau ISO panggil control of documentation. Panjang cerita dia. Kat cerita pasal dokumen saja pun dah pening. So basically saya boleh clear cut kata document controller ini, saya kata tengok requirement, dia kata apa? Document controller adalah, kejap dalam bahasa requirement. Kejap. Okay. Complaints inspection chapter 4. Okay. Documentation tu apa? Kalau saya baca dari segi documentation punya clauses dekat dalam requirement, dia adalah essential part dalam quality assurance system. Okay? In order to make sure compliance dengan GMP requirements terjaga, dan dia adalah salah satu benda yang kita guna pakai untuk make sure kita punya quality management system run smoothly. Boleh? Macam mana kita nak make sure dia run smoothly itu adalah datang daripada document controller punya function. So itulah kegunaan function document controller. Okay. So basically boleh faham? Boleh. Okay.
Macam tu. So any questions? Yang relate dengan tu tak ada, tapi macam soalan yang ada tu, apa beza administrative assistant dengan document controller yang ketat? Okay, administrative assistant dengan document controller. Okay, saya dah cakap dari awal tadi. Document controller dia tertakluk kepada prosedur dengan requirement. Okay, dia tertakluk kepada requirement. Dia kena follow apa yang requirement request. So administrative assistant basically dia kepada bos lah. Bos minta dia buat apa, dia buat apa. Dia tak ada orang panggil apa dia tak ada standard punya procedures lah yang dia kena follow, betul. Dia depends on the culture, dia depends on the requisition, demand daripada bos dia atau superior dia. Tapi bila you pegang document controller, you kena pergi make sure dokumen yang you dijaga itu ikut requirement yang you all ikut itu. Itu bezanya. So contoh you all nanti bila bekerja nanti. Contohnya kerja di bahagian kosmetik. So kosmetik dia ada requirement dia. Dia ada ISO 22716. So you all kena ikut requirement dengan document control dekat ISO 22716. Okay? Contohnya kalau kerja nanti kerja dekat bahagian food contohnya. So dia akan ikut HACCP, HACCP. So document control ni tertakluk kepada keperluan requirement. Keperluan requirement tu apa? Sama je kan? Requirement macam mana nak kata? Requirement dari segi keperluan undang-undang tu lah. Requirement dalam bahasa Melayu apa? Keperluan apa? Keperluan apa? Kalau requirement JMP semua requirement apa itu namanya? Keperluan dalam bahasa Melayu. Keperluan lah, keperluan quality management system lah. Yes, compliance lah. So quality management system yang you all guna. Aku dah pening lah. Sebab ni budak sekolah, tiba nak belajar benda-benda, budak-budak belajar. Saya kan nak teknikal sangat kan boleh kerja terus. Dia macam gitu. So basically document controller dia amat penting dalam sesebuah organisasi. Yang mana dia pegang apa dia punya quality management system dia. Okay. Alright. Apa lagi soalan? Soalan lain. Sekejap je soalan dia rupanya. Saya delay berapa lama dah? Okay, bye. Okay, apa dia? Okay. Apa lagi soalan? Ke sudah cukup lengkap? So maksudnya dokumen yang you all jaga, dokumen controller, dokumen saja ada format dia tertentu yang kena ikut. So format saya kata tadi tak ada salah dan betul. Dia mengikut organisasi tu yang mana ia perlu comply. Comply tu apa? Comply lah. Cari comply dengan mana-mana requirement yang orang guna untuk quality management system you all tu. Okay Puan. Yes. Saya nak tanya, adakah kemahiran hubungan awam atau kemahiran komunikasi penting untuk kerja ini? PR dengan communication skills kan? Very important. Sebab apa? Kenapa? You all akan deal dengan ramai orang, banyak department. So PR penting memang. Dan juga you all punya PR, you all punya skills komunikasi untuk dapatkan info, untuk pergi jumpa orang, dapatkan orang panggil agreement between informations memang penting. Yes, saya agree. PR dan juga communication skills. Okey Puan, soalan saya, bagaimana kemahiran hubungan awam dan kemahiran komunikasi membantu kerja Puan? Yelah, saya kata tadi, yang baiknya bila kita dah ada PR dengan communication yang baik, so perjalanan dokumen kontrol kita lebih smooth lah. So tak ada gaduh, semua orang faham. Interact kan? Ya, mudah interact. Everybody understand each other better. Tak adalah orang seorang cakap ayam, seorang cakap itik, kan? In order to, sometimes the procedure ni kan, kefahamannya kan tak sama semua orang interpretationnya. So PR dengan communication skills tu penting lah untuk make sure everybody understand the procedures. Okay. Sorry saya terbiasa cakap English, so dia bukan kerja saya penuh English, jadi saya memang tak boleh. Ya pun biasa kan? Okay. Alright, lagi ada apa soalan lagi? Soalannya Puan, apakah aplikasi yang diperlukan sebagai document control ni? Apa tu sekali lagi tak dengar? Dia begitu. Apa dia?
apakah aplikasi yang digunakan sebagai jam control yang selalu kuat guna? Saya dah kata tadi, lagi tadi saya kata aplikasi yang saya guna so far procedures, standard operating procedure yang saya ada yang dah comply dengan requirement saya. Okay. So saya guna tu semua orang akan guna pakai dan so far saya pakai, saya faham, saya pakai hard copies. Dokumen saya hard copies. Saya tak pakai apa orang panggil? Soft copy lah. Saya tak pakai electronic punya documents. Saya pakai Excel or whatever tak ada lah. saya pakai Excel document lah semua tapi saya print out. Oh. Saya tak ada pakai electronic punya document control punya documents. So saya pakai hard copies, kita panggil hard copies. Ada questions? Another questions? Ada lagi? Okay. Okay. Alright. Okay, no problem. Okay. Oh. Nak muntah dah. Bolehkah Puan berikan kami 2 contoh proses ataupun prosedur rekod antara semua rekod pengadilan dan skop kerja pemfile Puan? Okay, saya cakap tadi untuk dokumen saya yang master, saya akan cop master. Betul tak? So saya akan simpan dalam master copies. Yang bila saya nak bagi, saya ada form tadi, document distribution record untuk saya make sure orang sign bila dia terima. Lagi? Apa lagi? Soalan apa lagi? Jawapan-jawapan dah ada kat depan tadi tu sebenarnya. Cuma dia orang Okay. nak Tak apa. Boleh. Tak ada masalah. Izinkan saya pula bertanya. Okay, Aiman. Adakah Puan terlibat dalam proses tender kaki tangan atau mitigasi dalam syarikat ini? Dan Apa tu? bolehkah Puan menerangkan? Sekali lagi apa soalan dia? Adakah Puan terlibat dalam proses tender lah macam kaki tangan ke mitigasi ke daripada syarikat luar? Dan dalam syarikat ini, lepas tu bolehkah Puan terangkan setiap item tersebut? Saya tak faham soalan ni sebenarnya. Apa dia? Sekali lagi? Standard? Maksud standard tu apa? Bukan tender. Oh, tender saya tak ada. Saya tak ada terlibat dengan tender. Okay. Document controller dia tak ada terlibat dengan tender. Kita bebas daripada rasuah. Okey, soalan seterusnya, bagaimana Puan tahu tentang jawatan kosong yang terbuka untuk dokumen control ini? Sebab saya yang pegang document controller, saya tahu ada jawatan kosong. Okey, terima kasih. Okey. Okey, saya pula akan bertanya, adakah Puan akan kekal sebagai pegawai dokumen atau adakah Puan akan memilih yang lain? Sekarang saya expand keluar. Saya masih document controller dan juga sekarang saya jaga quality department. So ada 2 bahagian yang saya jaga sekarang. Okay, So dia very connection. Dia ada connection. So ada relate lah kan. Dia relate. Kita boleh pergi mana yang bidang yang relate dengan kita. Lagi? Puan, contohlah kita orang kan baru macam dalam hujung tahun dah habis kan belajar. Puan suggest tak macam document controller ni untuk fresh graduate? Memang sangat bagus. Bila dia jaga document controller ni, dia boleh belajar semua requirement. Semua clause dalam requirement. Bagus. Saya tak ada pernah double standard dari segi jantina. Saya ada document controller 3 orang. Saya ada 2 perempuan dan 1 lelaki. So lelaki ni amat dahsyat, bagusnya sekali. So saya tak pernah kata document controller lelaki tidak baik. Saya memang ada document controller lelaki yang baik. Saya ada ramai pekerja-pekerja lelaki yang hebat. Yang apa orang panggil, deals dengan documents. Tak ada masalah. Very good. Last lagi macam kita orang kan belajar tak specified pasal document controller ni, tapi dia boleh masuk lah kan? Boleh, tak masalah. Saya pun tak ada bidang tu, tapi saya masuk dengan baik lah. Boleh, tak ada masalah. Tak ada kerja kosong lagi sekarang, tapi nanti ada saya cakap. Boleh Puan.
Okay, Okay. selalu isu masalah problem dalam dokumen controller ni selalu apa ni Puan? Dari segi masa, sebab bila kita jaga semua department dokumen kan, kita akan pandai time management. So you all punya time management kena bagus. Untuk make sure dokumen you all tu memang di prepare dan distribute dengan tepat dan cepat. Time management kena pandai. Okey. Okay, lagi? Pengurusan masa ya. Okay. Lagi? Ni tak ada relate dalam ni lah. Ni apa? Kita punya soalan. Okay. Benda apa yang paling challenge dalam pekerjaan dokumen controller ni? Untuk saya tadi kata masa, satu. Keduanya kefahaman kita dengan requirement. Keperluan requirement. Sebab kalau kita tak faham requirement, kita susah nak laksanakan kerja ni dengan baik. So basically kebanyakan dokumen controller ni orangnya dia kena firm. Kena orangnya yang pegang requirement dengan hebat. Supaya dia orang macam nak tipu ke atau orang nak tak nak buat ke, kita tahu dia tu ada buat masalah dari segi dokumen. So, maksudnya understanding on the requirement. Understanding on the requirement itself kena strong. So time management juga adalah salah satu perkara yang perlu diambil kira. Ada lagi? Tak ada lah. So saya, you all dah ambil nama saya kan? Nama saya dah ambil kan? Dah. Ambil tak? Ambil lagi nama saya? Belum kan? Itu salah satu tak betul tu. Sebelumnya kena tahu dulu siapa yang bagi talk ni. Tengok talk ni orang lain, habis. Kan yang dia dah tanya dah semua. Belum. So bahaya. Okay. Ada soalan lagi? Company mana tak? Allah. Ini apa? Apa dia? Ada apa lagi tak? Cepat. Saya pun masa tak banyak sangat. Lokasi company Puan dekat mana? Apa tu? Lokasi Lokasi apa tu? company. Lokasi di Jalan Bukit Wang. Jalan yang besar tu, yang DSN tu. Okey. Situ je kot. Ya kan? Okay. Saya ada chat dekat situ sikit. Saya bagi information sikit. Puan je. Okay. Nama Puan penuh untuk kita orang. Tu Puan dah tulis. Puan. Kejap dia. Saya tulis dah. Saya tahu dah tu semua. Nak habis dah dia. Okay. Nak habis dah. Saya typo sikit. Tak bodoh bagi kejap je. Okay. Kejap je sikit lagi. Ya, nak habis dah. Okey, tu Puan rasanya pada kita orang. Kita orang pun sebenarnya first time kan tu yang mentor. Tak apa, saya pun banyak kali delay you all kan. Saya pun sebenarnya kenal ni maknya si anak Cik Hamzah ni kan. Jadi saya Ada yang handle. jadi saya cuba tolong. Saya cuba tolong, tak ada masalah. Saya Sorry ganggu Okay. Puan. Tak apa. Okey, itu saja. Ya, terima kasih. Okey, sama-sama good luck you all . Okay, Assalamualaikum. Okey, assalam. Okay, bye you all. Bye. 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 Okay. Yang Puan tekan gambar. Nak ke tengok gambar ke? Boleh Puan. Tu kan. Saya tak backup apa tau. Tak apa, tak apa. Tutup. Okay. Slide. Sekejap dia orang nak tutup slide. Tu buang mungkin dah. Saya nak tutup slide ke? Saya tutup slide. Okay. Dah. Siap. Aku lah Siap dah? bukan nak screenshot. Screenshot. Saya screenshot lah kot. Saya bagi. Okay. Kejap. Apa pula? Tu pun Mak Saya nak bagi kat mana ni? Sekejap. Saya nak bagi kat mana? Dekat mana? Sekejap. Dekat Amirul Puan. Bagi kat Amirul. Saya nak bagi macam mana Amirul ni? Saya bagi kat Mak Amirul lah. Boleh. Tak masalahnya. Kejap saya save lah. Mak Amirul nama apa? Kejap Sat. Atau saya bagi nombor yang tadi tu lah.
Berapa tak nombor tadi saya lupa save lah. Yang apa Google Meet kejap Jadi tak saya check. Kejap. Cek tolong WhatsApp saya tak? Ada? Tak Puan. Okey. 0688. Okey. Saya center kejap. 0688. Kejap. Sebentar tak ada. Oh ada. Okey. Si hantar tu okey tak? Okay tak? Ya. Okay Puan. Boleh Cari lagi Puan. Kejap Puan, dia orang tak nampak semua pula. Tak nampak semua orang Puan. Apa dia? Tak nampak semua orang. Okey, duduk betul-betul. Okey, tak nampak semua orang. Okey, saya cuba sekali lagi ni. Saya nak gambar tak lawa. Kat luar lawa. Alah. Lawak je. Okey. Okey, saya hantar dah tu. Okey nak? Okay Puan, terima kasih. Okey, sama. Okey, good luck you all. Okey.